mencemburui saya. Minta maaf semua ya. Okey, saya Cik Su, manager dari Terengganu, di bawah Campbell dan juga di bawah CBN Syida Cik. So hari ini saya nak menjelaskan kepada anda perkongsian berkenaan dengan Allah saya selamat. Disebabkan line tak clear, saya jadi begitu gemuruh ya. Minta maaf semua. Okey, saya mempunyai pengalaman, saya up sikit saya punya latar belakang ya. Saya mempunyai pengalaman berkaitan dengan Business Forever selama 5 tahun. Sepanjang saya menjalankan Business Forever ni, banyak perkongsian mengenai pemakanan, alhamdulillah. So itu saya nak terus kepada tiap saya punya speaker hebat hari ini. Siapa nak dengar speaker hebat untuk hari ini? Type 933. Sangat panas, sangat berdebar sebab speaker hebat hari ini sangat-sangat hebat. Sebagai seorang leader, saya sangat banyak bagi ilmu yang bermanfaat kepada saya. So saya sangat nervous sebab banyak ilmu yang bermanfaat yang selalu dia beri setiap hari, setiap bulan, selalu reminder untuk saya. So saya bila leader kita berada dekat depan ni, nervous dia tahap lain macam sikit. Sorry ya. Okay, sebelum tu saya nak tiap beliau. Sebelum menceburi diri dalam Business Forever, beliau merupakan graduate dari USM Pulau Pinang, degree holder dalam Entertainment Technology. Selepas graduate beliau bekerja sebagai Product Quality Engineer di sebuah kilang elektronik antarabangsa. Sehebat tak beliau? Beliau mengalami masalah kulit yang sangat beratlah, masalah kesihatan yang hanya boleh dikawal dengan pengambilan ubat-ubatan. Tanpa ubat-ubatan dia sentiasa ada masalah lah. Maknanya kita punya speaker ni selalu bergantung dengan ubat-ubatan. Setelah beliau mendalami marketing dalam plan yang luar biasa di Forever, beliau terus berhenti kerja. Sebab setiap masalah yang ada tu Allah datangkan kita rezeki yang berganda-ganda. Beliau terus berhenti kerja dan mula melangkah dan membina rangkaian di Forever. Rangkaian beliau kini bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura dan juga negara UAE. Wow, hebat tak beliau? Kalau hebat, type api. Menunjukkan semangat kita nak dengar penerangan daripada speaker yang hebat hari ini. Kini beliau adalah seorang jutawan di bawah rangkaian BO Group dan juga salah seorang successful people in Malaysia yang diiktiraf oleh Britishpedia. Wow, sangat hebat ya. Penerangan beliau ni mesti wajib you all dengar, mesti wajib you all catat sebab pengalaman beliau sangat luas berkaitan dengan dunia Forever. Apakah pencapaian yang beliau lakukan? Okey, type api-api nak tahu lagi pasal pencapaian beliau ni. Hebat tak? Yang sangat comel ni. Dan beliau juga 11 kali senior Eagle Manager di Forever. Wow, 11 kali. CBN level 1, F2D level 2, $1 million mentor star, 2 star. Dan juga beliau mendapat pengiktirafan daripada Britishpedia. Kini beliau seorang jutawan di bawah rangkaian BO International yang sangat hebat. Dan kita nak dengar penerangan daripada beliau. Cuba typekan dekat chat apakah tajuk penerangan daripada beliau hari ini. Siapa tahu tajuk? Siapa tahu tajuk penerangan hari ini? Kita nak bagi hadiah. Siapa yang mula-mula tajuk penerangan hari ini? Kita nak bagi hadiah kepada seorang yang mula-mula yang tajuk untuk hari ini. Penerangan daripada speaker yang sangat hebat untuk hari ini. Tujuh nutrisi apa tu? Tujuh nutrisi apa? Okey, Wijaya ni akan dapat hadiah. Kalau hadiah ya, Wijaya akan dapat hadiah daripada kami. Kami akan bagi gift hadiah tu. Kita akan courier lah hadiah dia. Hadiah cepuk emas, okey? Okey, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan seorang speaker yang sangat hebat. Saya punya coach Bal. Dipersilakan Simo Campbell. Halo, selamat pagi semua. Okey, so kita bagi tepukan dulu untuk manager Cik Su. Best ke best, walaupun kita tak nampak muka kan, tapi you boleh rasa dia punya semangat dan aura dia, betul tak? Okey, so siapa hari ini kan memang sangat excited nak jumpa Bel, nak belajar pasal 7 nutrisi, type 1. Okey, I nampak ramai hari ini join kan. So memang bagus semangat anda semua nak belajar, betul tak? Okey, I nak tanya lagi, apakah 7 nutrisi? Tahu tak? Tahu tak apa itu 7 nutrisi? Nak testing dulu
So, I nak tengok siapa tahu apa 7 nutrisi yang kita perlu setiap hari. Berapa nutrisi? Cuba type dalam chat room. Cantik muka you, Bel. Thank you. Wija, nanti saya bagi hadiah. So, untuk siapa yang stay sampai habis, semua ada hadiah. Okay? Okay, so memang dah ready, betul tak? Okay, so Bel akan share dengan anda semua. Sebenarnya apa yang Bel akan share kan ialah 7 nutrisi yang kita perlu setiap hari. Okay, mungkin ada yang tak tahu apa 7 benda ni kan. So sebenarnya hari ini kan, anak tanya dulu kan, siapa di sini kan memang pengguna setia forever? Bagi saya 3. Ada nampak jawapan tapi separuh betul. Siti Khadijah, percubaan yang bagus. Nanti cuba lagi ya. So sebenarnya ramai kan pengguna. Okey, I nak tanya, ramai tak pengguna dan juga menjalankan bisnes forever? Ada tak? Kalau ada, bagi saya 2. Anda pengguna setia dan juga buat bisnes forever, ada tak? Ada 2. Ramai kan hari ni. Wow, baguslah semua. Semua dah ready pukul nota tak? Sebab kan 7 nutrisi ini sebenarnya merupakan bab pertama. Okey, bab pertama bila kita wakil forever sebagai seorang profesional, wakil forever untuk share produk kepada kawan-kawan kita. Ini bab pertama tau. So Bel bukan nutritionist, Bel juga bukan doktor. So that's why saya tak akan share terms-term yang sangat susah ataupun terms yang profesional. Tetapi kan kita akan share pasal yang paling basic. Okay, at least kita tahu basic kan. Baru kita boleh berkongsi dengan prospek dengan cara yang lebih profesional. Siapa nak belajar? Kalau nak, bagi saya 3. Bagi saya 3. Pukul ready dah? Okey, bagus sekali. Okey. So, I harap semua kan hari ini boleh serap sehabis baik. Kita jali satu-satu span yang kosong. Okey, hari ini kita serap. Berapa banyak you serap, you ambil je lah. Okay? So 7 nutrisi apa itu? So kita lihat sekarang ya. So Bel akan cuba habiskan sharing ini dalam masa 1 jam. Okay, so mungkin saya akan cakap laju, akan laju sikit. So kalau anda macam tak berapa faham ataupun you boleh tengok balik YouTube. Okay, so kita kena lihat dulu kan hari ini kita sebagai manusia. Okay, kita ada 3 peringkat tau. Sebab kita faham kita ni manusia, kita mesti ada sakit. Setuju tak? Kita ada sakit, kita kena mesti akan meninggal di dunia ini, betul tak? So kita kena terima dululah. Okay, so that's why hari ini kita masih lagi sihat, betul tak? Apa kita perlu buat? Kan kita masih lagi sihat, betul tak? So apa kita perlu buat? Kita first step adalah kita mesti mencegah. Betul tak? Kita kena mencegah. So bila kita nak mencegah daripada jatuh sakit, kita kena cari siapa? Kita kena cari nutritionist, okay, pakar pemakanan. Sebab pakar pemakanan dia akan ajar kita, okay, apa makanan yang bagus untuk kita dan apa pemakanan yang kita perlu setiap hari supaya kita boleh dapat balance diet, badan kita pun dapat nutrisi yang maksimum, kita boleh serap nutrisi itu dan kita boleh maintain sihat. Betul tak? Okay, so stage yang kedua adalah bila ada juga orang yang dia tak pandai jaga pemakanan. Okay, sehinggalah jatuh sakit. So bila kita jatuh sakit kan, kita cari siapa? So bila you sakit, you cari siapa? Kita mesti akan mencari doktor, betul tak? Sebab doktor dia akan merawat kita mengikut apa yang kita sakit. Setuju tak? Doktor dia boleh bagi ubat ataupun dia akan suggest kita, cadangkan kita untuk buat pembedahan, operation ataupun buat treatment. Betul tak? Fisioterapi, betul tak? Itu adalah cadangan daripada doktor. Boleh tak kita elak merawat kalau kita dah sakit? Jawapan dia adalah tak boleh. So kalau hari ini betul-betul kita dah jatuh sakit, kita mesti jumpa doktor untuk dapat rawatan. Okay, so semasa kita buat rawatan kan, apa yang paling penting bila kita dah dapat rawatan daripada doktor, kita nak apa?
kita nak sembuh dengan cepat, betul tak? Setuju tak? Ataupun you nak sudah dapat rawatan, lepas tu kita sakit-sakit dalam masa yang lama kan, seksa-seksa diri, betul tak? Sehingga kawan-kawan ataupun kita punya family pun rasa seksa bila kita dah dapat rawatan, operation ke apa kan, kita nak cepat sembuh. So bila kita nak cepat sembuh, badan kita memerlukan apa? Badan kita memerlukan banyak nutrisi. Okay, so bila kita dah dapat rawatan doktor, sebenarnya di hospital kan, dia akan bagi kita jumpa siapa? Dia akan bagi kita jumpa dietitian. Ada tak? So dietitian dia punya kerja adalah mengajar pesakit untuk tambah nutrisi, okay, yang tak cukup semasa penyembuhan itu. So nampak tak? So that's why dietitian dia memainkan satu peranan yang sangat penting, dan pada masa yang sama nutritionist pun merupakan satu watak yang sangat penting semasa kita nak menyembuh. Okay? So you nampak tak? Sebelum kita sakit, semasa kita sakit dan semasa kita mendapat rawatan, sebenarnya apa yang Bel nak sampaikan adalah apa? Kita memerlukan banyak nutrisi. Setuju tak? Cuma kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak jaga. Okay? Kita tak tahu macam mana nak makan dengan cara yang betul. Okay, sehinggalah kadang-kadang kita terpesona dengan banyak produk-produk kat luar. Orang bagi tahu, kena makan ini, kena makan itu, okay, tetapi harga pun tak murah punya. Ada tak? Ada jumpa tak? Bila kita sakit kan, kita akan jumpa ramai saudara mara datang, makan ni lah, makan itulah. Betul tak? So that's why hari ini kan, kita perlukan ilmu supaya kita makan dengan betul, nutrisi yang betul, dan juga apa tahu, dengan harga yang kita kata berbaloi, okay, dengan itu apa panggil, dia punya kualiti, okay. So that's why kita teruskan tengok kan, kalau hari ini kita nak mencegah, kita nak maintain sihat, sebab sekarang kita sihat, kita nak maintain sihat kan, so kita perlu apa? Kita perlukan badan yang sihat. So badan yang sihat kan, dia bukan saja dari segi pemakanan kita ambil, kita perlukan juga apa? Senaman. Okay, so anda jangan rasakan hari ini kita ada produk forever, kita tak perlu bersenam. Oh, jangan fikir macam itu tau. So kita bukan Tuhan tau, kita masih lagi perlukan senaman untuk membantu kita jaga kesihatan yang maksimum. Okay, benda yang kedua yang sangat-sangat penting terutamanya sekarang, adalah apa? Minda yang sihat, minda yang positif, yang sihat, yang positif, yang memang setiap hari you penuh dengan harapan, aura yang bagus. Kenapa? Sebab kan you lihat dua hari lepas baru saya lihat satu panggil apa, surat khabar, dia bagi tahu apa tau, dalam 2 tahun ini sejak MCO berlaku kan, so semakin ramai orang yang jatuh sakit dalam apa tau, bukan sakit badan tau, tetapi sakit minda. So ada masalah apa, anxiety, kemurungan. So semakin ramai, sehingga hari ini. Dan ini kemurungan sakit ini dia bukan perlu 1 tahun 2 tahun untuk sembuh, tetapi dia mungkin ambil masa hampir 10 tahun untuk sembuh sepenuhnya. Okay, ini memang satu case yang sangat-sangat serius tau. So that's why kita kena ingat benda ni. Badan, minda, kita perlu senaman dan juga nutrisi. Okay, so kita masuk terus 7 nutrisi yang kita perlu setiap hari. Okay, ingat tau, ini merupakan bab pertama. Okay, bab pertama bila kita ceburi dalam bidang kesihatan, kita bukan nutritionist, kita bukan doktor, tetapi kita mesti master benda ini, 7 nutrisi yang kita perlu setiap hari. Okay, kalau anda tahu apa nutrisi yang you perlu, cuba type dalam chat room. Cuba type apa 7 nutrisi ni, sebab kita kena hafal, hari ini kita kena hafal. Okay, jangan takut salah tau, sebab salah pun tak ada orang ketawa you. So I nak semua orang di sini kan, sudah berapa ramai orang yang join kita hari ini. So I nak semua dalam sini selepas habis kelas kita kan, saya nak semua orang bila kita cakap 7 nutrisi je, you dah boleh secara sangat laju you boleh sebut 7 benda ni. So bila you jumpa prospek ke apa kan, family ke kan, you boleh terus cakap 7 nutrisi, orang sudah rasa wow, you memang ada baca buku punya
You bukan jual demi jual. Faham tak? You ada at least you ada knowledge tau. Orang akan dengar apa you nak share dengan dia. Okay? So I dah nampak banyak sangat jawapan so memang bagus-bagus. So cuba lagi. Okay, so hari ini kita hafal. Okay, 7 nutrisi ini kan termasuk ada 3 yang memang kita perlukan dalam kuantiti yang sangat banyak. Apa itu? Karbohidrat, protein dan juga lemak. Okay, karbohidrat, protein dan juga lemak. Ingat ini 3 nutrisi dia dalam kuantiti yang banyak tau. Bermakna ini 3 benda dia boleh membekalkan tenaga untuk badan kita. Okay, dia macam kita punya petrol tau. Macam kereta tak kisahlah you bawa kereta apa. Porsche ke, Lamborghini ke, Mercedes ke, BMW ke, Kanciu ke, tak kisah apa kereta. Tetapi kalau you punya kereta tak ada petrol, dia boleh digelar kereta tak? Dia sudah tak ada petrol, macam mana dia nak jalan, betul tak? Sudah tak ada makna. Nampak tak? So ini tiga adalah sangat penting punya nutrisi bagi kita manusia tenaga. Okay, karbo, protein dan juga lemak. Okay, dan juga ada 4 nutrisi yang kita punya badan pun perlu. Tetapi tidak perlu dalam kuantiti yang sangat banyak seperti yang 3 tadi itu. Iaitu mineral, vitamin, air dan juga serat. Okay, nampak tak? Sudah boleh hafal. Okay, so sekarang kita akan masukkan 7 nutrisi ini dengan lebih dalam. Okay? Okay, first adalah karbohidrat. So bila kita cakap pasal karbohidrat kan, apa dalam you punya otak? Cuba type dalam chat room. Apa yang you fikir dalam, bila you fikir karbo, apa you dapat dalam otak? Nasi, betul. Roti. Mi, lagi? Macam-macam dah keluar, betul tak? So that's why you akan dengar orang sekarang kan nak diet. Nak diet, nak kurus badan kan, mereka kurangkan makan karbo. Ada tak? Sebab apa? Sebab karbo biasanya orang akan terus link kepada gula. Betul tak? Ya, betul. Ada orang jawab gula kan. So that's why memang ada banyak jenis karbohidrat. Termasuk yang saya dalam slide sekarang polisakarida, kanji, disakarida, oxalo, macam-macam. So ini sebenarnya you tak perlu hafal. Sebab terlalu mendalam. Kita kalau nak basic, you tak payah hafal. Kita perlu ingat ini 3 benda. Yang pertama, adalah glukosa. Okay, so you tengok karbohidrat dia adalah glukosa. So segala makanan yang you rasa dalam mulut, dia ada rasa manis. Semua segala makanan yang ada rasa manis, dia mesti ada glukosa. Okay, so ini sebenarnya merupakan paling basic punya karbo. Okay, yang kita punya badan perlu. Okay, so ini merupakan sumber pertama yang otak kita perlu. Okay, kenapa? Sebab dia punya struktur sangat ringkas. So bila you makan glukosa, badan kita akan serap terus. Okay, dia tak perlu dicerna atau apa, dia boleh diserap dengan badan dengan sangat laju. Sama juga dengan otak kita. So kalau hari ini kan, pagi-pagi awal pagi kan, kalau hari ini you tak makan sarapan pagi, apa you rasa? Apa you rasa? You tak makan sarapan, terus you pergi drive kereta nak pergi kerja. Lepas tu you masuk you punya office kan, you punya kepala otak apa rasa? Ada tak rasa tak bertenaga? Ya, ada tak rasa otak macam bengong? Bengong, rasa macam tak boleh nak fikir, tak boleh nak tafsir. Macam bos suruh kita masuk meeting nak presentation kan, otak kita macam blank. Okay, so that's why rasa lemau, betul tak? So that's why glukosa merupakan sumber pertama untuk otak kita. So that's why kita memerlukan glukosa. Okay, nampak tak? Dia akan terus bagi kita tenaga yang seterus. Okay, so yang kedua, karbohidrat yang kedua adalah apa? Fruktosa. Okay, fruktosa ini daripada buah-buahan. Tahu kan? Buah-buahan. So bila kita cakap pasal buah-buahan, dia adalah semula jadi, betul tak? So ramai orang akan fikir, oh buah-buahan mesti dia akan sihat, betul tak? Kita makan buah kan untuk sihat, betul tak? Tetapi I bagi tahu you, kalau kita makan terlalu banyak buah-buahan pun tak bagus. Nampak tak? So apa bermaknanya terlalu banyak? Contohnya, okay? Contohnya, ada tak geng-geng yang suka minum? Okay, minum macam itu apa air macam bubble tea. Suka tak bubble tea? Bubble tea kan kadang-kadang dia akan tanya you nak manis
tahap mana? Paling manis ke, kurang manis ke, 10% manis ke, dia akan tanya, betul tak? So itu seller itu yang bancuh bubble tea kan, apa dia buat? Dia akan pergi itu satu gelas warna transparent. So dalam tu ada satu cecair yang warna lutsina punya. So dia akan tekan itu gula cecair tu. So itu adalah apa? Itu adalah corn syrup. Okay, so itu corn syrup merupakan gula daripada buah-buahan. Tetapi itu merupakan gula yang paling tak bagus. Okay, so that's why bila kita minum terlalu banyak jus buah-buahan, okay, termasuk ini corn syrup kan, apa akan berlaku tau? So kita akan dapat risiko fatty liver. So that's why macam mana kita lihat fatty liver selain kita boleh pergi buat blood test kan. Paling senang punya cara adalah kita tengok kadang-kadang perempuan ke lelaki kan. You boleh nampak you punya perut sudah ada spare tayar punya. Ada tak? Ada tak spare tayar? Daripada spare tayar bicycle, lepas tu dia jadi motor dia jadi kereta punya spare tayar ada. Itu sebenarnya kebanyakan orang bila dia check blood test kan, paling tepat you akan nampak fatty liver. So fatty liver kan, fat kan. Orang dengar fat, you ingat makan terlalu banyak lemak, tapi sebenarnya mungkin you makan terlalu banyak fruktosa. Okay, gula daripada buah-buahan. Okay, manis. Nampak tak? Termasuk juga karbohidrat yang inilah. Okay, so that's why kalau kita cakap buah-buahan bagus, so kita blend buah-buahan minum boleh tak? Siapa suka sini suka blend buah-buahan minum punya? Setiap hari ada blend punya, ada tak? Ada tak yang suka? So blend buah-buahan tu sihat ke tak sihat? Okay, so sekarang kita lihat kan ada dua jenis mesin tau. Ada sejenis mesin buah-buahan, dia sudah blend itu buah kan, dia akan tapis itu fiber, dia akan tapis itu serat punya. Ada tak? Jual mahal juga kan mesin tu kan. So that's why you lihat kan itu fiber dia sudah separate. I bagi tahu you itu jus buah-buahan yang tanpa serat, dia punya manis sangat tinggi. Okay, so that's why itu akan jadi apa? Dia akan jadi fatty liver juga kalau you minum setiap hari dengan dos yang terlalu banyak. So that's why blend buah-buahan tu sebenarnya adalah sihat. Okay, dengan cara you minum bersama dengan fiber tu. Okay, jangan pergi tapis tau. Kalau you sudah tapis so you bukan kurus badan tau. You mungkin akan jadi semakin gemuk. Nampak tak? Okay, so kena jaga-jagalah kat sini. Okay, so yang ketiga adalah apa? Yang kita makan setiap hari, iaitu gula putih. So kita bagi apa? Sukrosa. Itu sebenarnya lah gula putih. Dia adalah gabungan daripada glukosa dan juga fruktosa. Okay, so gula putih kan, bukan kata dia tak bagus tau. Gula putih tu dia sebenarnya merupakan sumber tenaga untuk badan kita. Kita memerlukan dia juga. Tetapi hari ini kita kena jaga apa? Kita kena jaga kuantiti dia. Kuantiti sangat penting. So sebenarnya satu hari kita tak boleh ambil lebih 30 gram. Tak kisahlah you dewasa ke kanak-kanak, kita jaga kuantiti. Okay, so 30 gram sama dengan berapa sudu. So kalau 1 teaspoon adalah 4 sudu. Okay, dan juga untuk geng-geng yang suka beli apple juice ke, orange juice ke, ataupun minuman dalam tin, you jangan lupa juga itu gula. So you lihat kat sini kan, apple juice satu cawan apple juice, you sudah ambil 22 gram. So you nampak tak? You sudah habiskan quotation untuk satu hari. So you imagine kalau you minum 2 gelas, you sudah over. So bila dah over kan, dia akan jadi apa? Nampak tak? Nampak? Tinggi tau. So you jangan main-main. So biasanya saya memang jarang sangat minum ini dalam kotak, dalam tin punya sangat tinggi. Boleh minum, tetapi you kena baca betul-betul. Okay? Memang sangat bahaya. So hari ini kan apa kita boleh guna? Kita boleh guna madu, Forever punya madu sebagai pengganti gula. Okay? Sebagai pengganti gula. So you boleh nampak kat sini kan. 1 teaspoon you sudah boleh replace 1 teaspoon punya gula putih. Okay, at least dalam madu kita boleh dapat enzim, kita boleh dapat minerals, vitamin dalam itu madu. So kita dapat extra punya nutrisi, nampak tak? Okay, tak kisahlah you masak apa pun, you ambil madu sebagai pengganti dia. Okay,
So kita lihat lagi kan. So kuantiti sangat penting kan, Bel cakap kan. So orang cakap nasi, boleh makan nasi tak? Kalau kita nak diet, boleh makan nasi tak? Boleh. Kita jaga dia punya kuantiti. So berapa perlu sehari? So satu hari ya paling sikit kita memerlukan 4 portion. Paling tinggi 8 portion. Okey, 4 portion tu adalah apa? Okey, semangkuk nasi. Semangkuk nasi macam ni ya, tangan macam ni kan, satu mangkuk adalah 4 portion. Nampak tak? So macam saya nak jaga badan. Contohnya, saya nak jaga badan. So I control, satu hari saya hanya makan 4 portion. So tengah hari saya makan nasi satu mangkuk. Kau tim. Nampak? I tak boleh makan lebih dah. Okay, malam dengan siang hari saya tak makan dah karbohidrat. Okay, so contohnya untuk kawan-kawan you memang kerja keras. Memang you kena berlari sini sana buat kerja keras. Memerlukan tenaga punya. Mungkin you perlu 8 portion ataupun lebih. Okay, you pun ambil lah ikut keperluan you sendiri. Okay, contohnya you tak nak makan nasi. You makan bubur. Satu mangkuk bubur adalah 2 portion. Mi, satu biji bau, okey, satu keping roti putih ya. Lepas tu satu biji itu roti bau adalah 2 portion. Nampak tak? So that's why kalau you nak jaga badan, you nak 4 portion saja. So you makan 2 keping roti putih ya, sudah 4 portion dah. Nampak tak? So kalau you memang perlu tenaga, you sendiri tambah. Okay, so selain daripada ini ya, karbohidrat yang lain seperti apa? Barley. You makan tak sup barley? Itu pun karbohidrat. Gandum, kacang. Contohnya kacang hijau, kacang merah. Itu pun karbohidrat tau. Okay, jagung, potato, pumpkin, biji-biji ring. Itu sebenarnya adalah karbohidrat juga. So you kena alert lah bila you makan benda ini sebenarnya karbohidrat juga. Okay, so sampai sini okay tak? Kalau okay bagi saya 1. Ada tak macam belajar sesuatu benda? Ada tak? So portion sangat penting so bagus sekali. Okay, so nutrisi yang kedua adalah apa? Adalah lemak. Apa itu lemak? Tak kisahlah lemak yang bentuk cecair ke, bentuk pepeja ke, itu adalah lemak. So you lihat lemak kan, 1 gram punya lemak kita makan, dia sudah boleh bekalkan kita 9 kalori tenaga. Sangat tinggi tau. Kalau you berbanding dengan protein dan juga karbohidrat, 1 gram protein dan karbohidrat dia hanya boleh bekalkan kita 4 kalori tenaga. Nampak tak? Itu sebab you boleh tengok kan kenapa haiwan ataupun binatang kan kita lihat kan mereka simpan apa? Contohnya haiwan-haiwan di tempat sejuk. Mereka simpan apa? Mereka akan simpan lemak sebab lemak akan membekalkan tenaga yang banyak untuk mereka. So kenapa mereka simpan? Sebab mereka nak standby. Bila kebuluran tak ada tapak makanan. Bila tak dapat makanan, badan dia boleh bekalkan tenaga sebab lemak ada simpan. Nampak tak? So sama juga dengan manusia tau. Manusia secara semula jadi Tuhan sudah cipta, kita akan simpan lemak. Dia tak akan simpan protein. Dia akan simpan lemak sebab dia boleh bekalkan tenaga yang banyak. So that's why di sini you kena faham. Kalau hari ini you makan terlalu banyak karbohidrat dan juga protein, okay, you makan kan lebih 8 portion. Okay, you makan hampir sampai 10 portion, 12 portion dan you tak guna. You tidak menggunakan karbohidrat itu, you tak pergi senama, you tak buat kerja jalan-jalan sini sana kan. Apa berlaku? Badan kita sangat bijak tau. Dia akan tukar ini 2 benda jadi lemak. Oh, bijak tak badan kita? Kan, bijak kan, dia akan simpan jadi lemak. So itu sebab you tengok you punya perut spare tayar. Tengok peha kita. Itu adalah lemak-lemak yang badan you simpan untuk you guna. Okay, so that's why kita kena faham kalau hari ini kita nak kurus badan, you kena jagalah dari segi karbohidrat dan juga protein. Nampak tak? Okay, kena jaga portion dia. Okay, so that's why kita tak nak jadi macam ini tau. Sebelum kita MCO cantik-cantik, selepas kita jadi apa macam. So sekarang kita kena buat clean line untuk kuruskan balik. Okay, jaga balik portion kita makan tu.
Okay, so badan kita memang memerlukan lemak sebab dia adalah sumber tenaga. Ingat tak? Okay, so kita lihat kan, kalau badan kita tak cukup lemak, apa berlaku? Sangat serius tau. Kita punya badan dia tak ada bahan mentah yang cukup untuk membina sel yang baru. Nampak? So that's why kalau badan tak boleh bina sel kita yang sudah rosak, dia tak dapat membina yang baru. Okay? Dan apa lagi, kita punya badan tak boleh nak membina hormon. Okay? So hormon bagi siapa sangat penting? Bagi wanita sangat penting. You imagine kalau seorang wanita, dia tak ada hormon, dia tak ada hormon yang cukup, apa berlaku tau? You akan mula penuaan, kulit you jadi kering, kasar, misai keluar. Nampak tak? Sebab badan you tak cukup bahan mentah, tak cukup lemak untuk membina hormon. So that's why ramai orang sekarang yang ada masalah hormon tak stabil, ada masalah uzur, salah satu sebab adalah lemak tak cukup. You makan punya lemak tak cukup, badan tak ada bahan mentah untuk membina hormon untuk you. Nampak tak? Okay, yang kedua, kulit you akan jadi sangat kering. You macam ini kuku, you tarik macam ini saja, you nampak wah satu garisan putih, kering. Orang cakap apa? Oh, you minum air tak cukup. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya adalah lemak you tak cukup. Okay, so you tengok orang yang lemak cukup kan, you akan nampak kulit dia sangat shining punya, sangat glowing punya, kulit akan sangat cantik. Okay, so that's why lemak sangat penting tau. Okay, dan badan you, ini paling penting, bila you makan punya lemak tak cukup, badan you akan membina lebih kolesterol, LDL. Sebab you kena ingat 70% punya kolesterol kan, bukan melalui pemakanan, tetapi daripada badan kita sendiri yang bina. Sebab you tak cukup, dia perlukan bahan mentah ni, you makan tak cukup, dia akan bina lebih. So nampak tak? Sangat penting kita kena ingat 3 benda ni. So berapa banyak kita perlu? Nampak tak? Saya sudah takutkan you tetapi saya ada bagi solusi tau. Baik tak saya? Saya takut nanti you tidur tak boleh tidur, you takut. So I bagi you solusi. Berapa banyak you perlu sehari? Lemak. Okay. Ingat tau, kita satu hari kita memerlukan minimum at least 30 ml. Okay. So kalau bagi orang yang ada eczema, ada badan, ada sakit sendi, keradangan punya orang, dia mungkin perlukan lebih, hampir 40 hingga 50 ml sehari. Okay, so at least orang yang sihat you jaga kuantiti 30 ml. Okay, sama dengan satu sudu 3 sudu lah. Satu sudu macam ini kan, yang kita makan nasi tu 3 sudu. So kalau you memang biasa ada makan minyak zaitun, ada tak makan minyak zaitun? Siapa memang istiqomah ada ikhtiar minyak zaitun dalam pemakanan, cuba tulis 1. Sebab jarang orang makan sekarang kan, sebab bau dia sangat kuat. Yang ada tu bagus, kita kena teruskan. So kita at least 3 sudu sehari. So ingat jangan minum macam ini. Nanti saya ajar macam mana makan minyak zaitun dengan cara yang betul. Makan atik sibun betul pun perlu. Okay, selain itu saya memang ada ikhtiar makan ini sebab saya ada eczema. So saya memang memerlukan minyak yang cukup. Okay, so kalau kita makan telur, telur pun merupakan lemak yang sihat tau. Berapa biji telur you perlu? So you boleh lihat ini sebagai satu cadangan untuk anda. Okay, jaga kuantiti telur. Okay, telur memang satu makanan yang sangat bagus lah. Okay, so macam mana kita makan minyak? Okay, so kita makan minyak mesti jangan minum itu minyak. Kita kena masukkan minyak itu dalam you punya nasi. Okay, ataupun dalam sayur you, dalam you punya sajian, supaya minyak itu dia boleh diserap oleh badan. Kalau you hanya minum itu kat sudu kan, badan kita dia tak sempat nak serap tau. So itu minyak dia akan keluar ikut najis you. That's why ada orang dia minum itu minyak zaitun, dia minum, lepas tu dia cakap dengan I kan, Bel, saya jadi macam najis, saya jadi berminyak-minyak. So I cakap tahniahlah, you punya minyak zaitun masuk kat sini, keluar kat situ. So badan you tak sempat nak serap itu minyak zaitun, dia sudah keluar. Nampak tak? So you kena makan
bersama najis, apakah bersama dengan najis pula, bersama dengan nasi ataupun you punya sajian. Ampunkan dosa ayah, jangan makan najis. Makan dengan nasi tau. Okey, dengan salad pun boleh, buah-buahan pun boleh. Okey, nampak tak? Okey, so macam mana kita nak memilih minyak? Contohnya minyak zaitun ke, grapeseed oil ke, macam mana minyak kat sana kan? Ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah. So 3 cara. Okey, you ingat, you ambil gambar ini. So bila you pergi pilih minyak kan, you kena baca dia punya kandungan. Baca kandungan dia. Asalkan dalam gelas itu, you kena beli gelas yang kaca. Okey, jangan beli yang plastik tau. Itu sudah out. Itu tak boleh simpan minyak yang bagus. Kena beli yang kaca. Lepas tu kat botol tu dia tak boleh ada tulis refined dengan blended. Kalau tak ada ini dua-dua, maknanya itu minyak kita boleh amalkan setiap hari. Okey, ini satu tips lah untuk anda ya. Okey, so cara untuk memilih butter pula macam mana? Ramai orang suka tanya kan. Okey, senang saja. You jangan tanya saya apa brand. Kita tak perlu tahu apa brand punya. Yang paling penting, you pergi tengok dia punya kandungan. Kalau kat kandungan tu, you tengok minyak kelapa sawit. So you rasa ini butter bagus ke tak? You tulis kat chat room. You rasa ini butter bagus tak? Minyak kelapa sawit. Macam bagus kan? Daripada tumbuh-tumbuhan, betul tak? Okey tak? Bagus tak? Kita beli ini minyak kelapa sawit. Kita nak beli tak ni butter ni? Nampak tak? So sebenarnya ini butter adalah butter KO. So that's why I boleh nampak you punya rumah sekarang sedang makan ini minyak kelapa sawit. So ini sebenarnya minyak KO dia adalah trans fat yang dia akan risiko untuk dapat darah tinggi, sakit jantung, kardiovaskular punya masalah kan sangat tinggi punya. Okay, so termasuk juga kalau kita beli biskut you tengok biskut sekarang, semua biskut lah, I boleh cakap semua biskut kat pasaran market punya yang murah-murah punya semua ada minyak kelapa sawit. So that's why bila you tengok saja ada minyak kelapa sawit itu trans fat. Saya tak beli dah sekarang, saya tak makan biskut. Saya sangat takut. So that's why raya Cina punya biskut kan, kita buat sendiri. Kita beli itu butter yang okey yang bagus punya. Kita buat butter cake, butter biskut sendiri. Itu selamat makan. Okey, itu makan banyak-banyak pun kita rasa selamat hati kita. Okey, so jangan beli ini KO tau. So kalau you tengok kalau apa macam kita nak beli you tengok kan. Ini nampak minimum 80% milk fat, lemak lembu. You tampak ini saja you beli. Tak ada salah punya. At least 80% ke atas punya milk fat. Okay, ini you boleh beli. So I bagi tahu you sebenarnya butter yang okey tak mahal pun. Tak mahal pun, RM12 sudah ada ini dah. Sebatang pula aku nak cakap. Sangat murah sebenarnya. So mahal tak semestinya bagus tau. Murah tak semestinya tak bagus. Yang penting kita pandai baca. Okay? Ada tak untung hari ini masuk kelas hari ini? Ada kan? Sebuku betul, bukan sebatang Okay, so di Forever kan kita makan Atik C, betul tak? Kita makan Atik C. Kenapa you tengok? Ramai sangat sekarang orang makan trans fat ataupun makan lemak tak cukup, menjadikan badan membina banyak kolesterol. You tengok setiap 1 jam sudah ada 5 orang kena stroke. You tengok sekarang hampir 9.5 1 jam you duduk kat rumah kan, di luar sudah ada 5 orang yang kena stroke. Nasib baik bukan you. Tanya. Bagi sendiri satu tepukan. Okay, so jangan pergi beli lagi ataupun makan itu yang tak bagus ataupun kena makan lemak yang bagus dengan cukup. Okay, so sekarang memang kita tengok lemak yang bagus minyak ikan juga, betul tak? So that's why minyak ikan banyak sangat brand. You tengok terlalu banyak tau, dan ada juga yang tak mematuhi standard. Banyak. Okay, so that's why hari ini Forever punya minyak ikan, okay, dia sudah mendapat satu pengiktirafan bukan saja orang di 160 buah negara, tetapi juga mendapat pengiktirafan daripada Father of Omega 3, Dr. John Delbert. Nampak tak? Dia sudah iktiraf minyak ikan kita adalah satu formula yang sangat bagus, yang kita perlu ikhtiar setiap hari tau. Okey, kenapa? So kita lihat kan, kita sekarang ada 2 jenis minyak ikan, betul tak?
Satu atik C, satu omega 3. Dua-dua memang adalah satu pilihan yang tepat. Tak kisahlah you nak besar ke nak kecil. Okay? So kita boleh lihat kat sini kan. Selain daripada sumber ikan yang berlainan, okay, dia punya kandungan yang omega 3 plus ini, dia punya kandungan EPA dengan DHA adalah nisbah 1:1. Okay? Kalau ikutkan yang paling lately punya research kan, mereka cakap kan, kalau kita makan nisbah yang ini kan adalah nisbah yang paling bagus untuk badan kita. Okay, so that's why satu hari kita makan 6 biji omega 3 plus ini, kita sudah mendapat 1 gram punya omega 3 kan, setiap hari 1 gram 6 biji kan. So kita boleh mencegah masalah sakit jantung, okay, termasuk kardiovaskular, dan kita boleh kekalkan tahap triglyceride yang sihat, tekanan darah yang stable, you punya mata dan kulit akan sihat. Dia boleh cegahkan kita jadi nyanyuk. Untuk baby, kalau you mengandung, baby sangat bagus. Dia boleh mengurangkan kemurungan kita. Nampak tak? Untuk orang yang ada masalah artritis, sakit sendi, keradangan, eczema, cirrhosis, memang sangat bagus. Okay? So that's why satu hari 6 biji. Paling sikit. Okay. So sampai sini okay tak? Kalau okay bagi saya 1. Okay? Minyak ikan kita memang istiqomah kena makan. Okay. So nutrisi yang ketiga pula adalah apa tahu? Adalah protein. So ini memang ramai orang suka lah. Sebab apa? Bila kita fikir dengar protein kan, apa terus dalam otak you? Cuba type. Bila kita cakap protein saja, you fikir apa? Contohnya you masuk kelas dalam skincare class. Kalau koi cakap pasal protein kan, apa you fikir? Kalau saya kan, saya fikir apa tahu? Saya fikir toy-toy. You tahu toy-toy? Toy, badan muka kita toy, collagen, nampak tak? So protein adalah apa tahu? Protein dia merupakan bahan mentah kita untuk membina muscle. Okay, badan kita bukan saja tangan ada muscle, seluruh badan kita ada muscle tahu. Okay, termasuk kita punya mata, kuku, bulu kita, rambut kita, organ dalaman kita, segalanya dia memerlukan protein. Okay, so protein dia seumpamanya macam satu rumah. Okay, rumah kan, kalau kita nak membina rumah, kita perlu tak simen untuk melekat itu bata-bata. Kita memerlukan simen. Nampak tak? So ini simen merupakan kita punya protein. Okay, so kalau hari ini you punya badan dia tak cukup protein, macamlah itu rumah tak cukup simen. Ada orang kontraktor dia nak jimat kos kan, dia bagi simen yang sikit. So apa berlaku you punya dinding? Dinding you apa berlaku? Sikit-sikit dia sudah pecah, mereka. Nampak tak? So berlaku apa? Berlakulah you punya kulit keluar kedut-kedut, nampak tak? So that's why protein sangat penting. Dia adalah bahan mentah. Nampak? So kalau tak cukup, kulit kita akan jadi collagen akan jadi tak cukup. Nampak? So collagen dia perlukan protein untuk buat tahu, dia membina. Yang kedua, dia akan berlaku bengkak air. Kenapa? Sebab you imagine kan, badan kita kan, bila kita makan protein tak cukup, kita punya badan macam itu rumah kan, simen sudah tak cukup. So badan kita akan replace itu tempat yang sudah bocor dengan air. So that's why kenapa ramai orang bengkak air. So ini adalah salah satu punca. So adalah tak cukup protein. Okay, you boleh test sendiri you punya kaki. Okay, yang ketiga apa berlaku? Kita akan ada masalah sakit sendi. Seperti yang you tengok dalam gambar di sini. Kita punya kaki tulang dengan tulang. Kita punya sendi kan, dia ada apa? Dia ada tulang rawan, betul tak? Dan juga bendalir synovial. So ini dua-dua adalah sumber bahan mentah untuk membina ini dua tempat ini adalah protein. Okay, so that's why kadang-kadang kan you dengar orang berdiri. Bila berdiri dia ada bunyi krok krok krok. Tangan macam ini ada krok krok krok. Nampak? Naik sikit buntut krok krok krok. Ada tak? Itu kenapa? Sebab itu tempat bendalir itu sudah tak ada, cushion itu sudah tak ada. So bila itu cushion tak ada kan, itu badan akan isi dengan udara saja.
So dengan udara. So bila you bergerak dia akan ada bunyi tau. So that's why kan sebenarnya kita kena ganti apa? Kita kena ganti glukosamin dan juga protein yang secukupnya supaya you punya badan sendiri dia boleh membina balik itu cushion untuk you. So nampak tak hari ini? So you jangan pergi fikirkan, oh hari ini saya nak kulit cantik. Saya pergi beli itu apa-apa serbuk collagen. Saya nak makan itu serbuk collagen. So sebenarnya tidak perlu. You hanya perlu bagi badan you apa? Protein supaya badan you boleh membina balik untuk you. Okay, nampak tak? Okay, so bila kita makan protein, badan kita akan ada enzim untuk memecahkan ini protein jadi asid amino. Lepas tu badan kita akan agihkan ini asid amino yang berbagai. Dia akan agihkan. Dia akan tengok tahu. Kalau you punya mata diperlukan asid amino, dia akan agihkan ke mata. You punya rambut perlu, dia akan agih ke rambut. You punya kulit perlu, dia akan agih ke kulit. Nampak tak? You punya organ perlu, dia akan agih ke organ. So, badan kita sangat bijak tau sebenarnya. Kita hanya perlu pekalkan dia apa? Kita hanya perlu pekalkan dia bahan mentah yang cukup je. Nampak tak? Okay? So, that's why amino acid ni memang kita perlukan setiap hari. So, berapa banyak kita perlu? Hafal. Paling sikit, kita perlukan 1 portion. Paling bagus, 3 portion. Lagi penting, jangan lebih 5 portion. Ingat tak? Saya cakap tadi apa? Kalau lebih sangat protein, you tak guna, you tak pergi senaman, badan you akan simpan dia jadi lemak. Ingat tak? Nampak? Itu. Okay? So, 1 portion tu berapa banyak pula? Apa itu? So, ingatlah sumber protein hanya ada 5 benda ni. Hafal 5 benda ini, iaitu ikan, daging, kekacang, telur dan susu. So, ini daging termasuk ayam lah, apa lagi, itik lah, kambing lah, lembu lah. Okay, daging Okay, so 5 benda ini je yang boleh membekalkan kita protein. Okay, so berapa banyak contohnya kalau hari ini 1 portion, you tengok you punya tapak tangan. Tapak tangan sebesar macam ini kan, you ambil itu ayam kan, sebesar ini, itu adalah 1 portion you. So setiap orang punya tangan lain tau. You tengok I punya, 1 portion macam ini. So mungkin you punya tapak tangan besar, so you punya portion adalah lebih besar, nampak tak? Okay, so daging ke kacang ke 1 cambak macam itu biji kacang lah, okay? Telur 1 biji adalah 1 portion. Susu pula 250 ml adalah susu. Tangan besar memang untung So nampak tak? So that's why you boleh sendiri tengok cukup tak you makan you punya protein. Contohnya hari ni you cakap kulit saya memang macam tak toy dah. Sudah kendor. So you ambil apa? 3 portion. So you sendiri kira lah berapa 1 hari kena makan. Okay, susu 1 cawan, 1 biji telur, lepas tu ikan 1 ekor macam itu sudah cukup. Nampak tak? Okay, so that's why badan kita perlukan essential maknanya badan kita tak boleh bina. Kita perlu makan daripada makanan. Ada 8 jenis. Yang selain itu 12 jenis tu badan kita boleh buat sendiri. So that's why protein sangat-sangat penting. Kalau you tanya I lah, karbohidrat, lemak dengan protein, mana satu penting? Paling penting adalah protein. Kita tak boleh tak ada protein punya. Okay? So that's why kena jaga. So that's why hari ini kan, kalau kita makan protein tak cukup. Sebab ada orang dia cakap apa tak? Bel saya ada makan tetapi kan kadang-kadang tak cukup 3 portion pun. Kadang-kadang tak cukup pun saya makan. So kadang-kadang contohnya saya makan 1 hari, kira-kira dah. Okay. Hanya 2 portion saya sempat makan. So malam-malam apa you buat? You boleh pancur Forever Light. You pancur 1 sudu, dia sudah 1 portion. Senang tak? Kan? So kita malam kita tak makan karbohidrat kan? Kita boleh minum susu protein lah. Nampak tak? Sebab apa tak? Sebab susu protein ini kan, you tengok dia sangat special sebab dia sudah tambah aminotin. Ini merupakan satu enzim yang sangat bagus supaya dia boleh membantu kita punya soy protein ini, soya ini, dia breakdown, dia enzim dia breakdown kan, dia jadi amino acid supaya badan kita boleh serap dengan lagi bagus. Nampak tak? Okay, so that's why ini merupakan satu pilihan yang sangat best lah, okay, untuk orang terutamanya vegetarian, okay, untuk orang yang ada masalah selalu rambut gugur,
kulit sudah tak toi, you boleh ganti dengan ini Forever Light. Okay? Okay, so next sampai sini okay tak? Kalau okay bagi saya 1. Okay, so nutrisi yang keempat adalah apa tak? Adalah minerals. So bila kita cakap pasal minerals, okay, you ingat bila minerals you ingat je lampu ini. Okay, so badan kita kan sebenarnya dia ada arus elektrik tau. Siapa percaya? Badan kita dalam dia ada arus elektrik. Oh, yang bukan kuat lah, dia tak boleh jadi lampu bernyala, tetapi dia ada arus elektrik yang sangat lemah, okay? Yang dia boleh mengalirkan elektrik tau, okay? So senang cerita kan, macam kita minum itu 100 plus, ada tak? Bila kita cakap mineral kan, ramai orang ingat 100 plus. 100 plus kalau you letak saja air itu arus elektrik kan, dia boleh menyalakan lampu. Sebab apa? Dia ada minerals kat dalam. Okay, kenapa kita perlukan minerals? Okay, minerals dia walaupun merupakan benda yang kita tidak perlu dalam kuantiti yang banyak, tetapi dia sangat-sangat penting untuk badan kita. Kenapa? Sebab dia membantu kita hantar SMS dalam badan. Contohnya, okay, hari ini you sudah sentuh satu benda yang panas. Okay, sentuh itu periuk yang panas. You punya otak you punya deria kat tangan tu kan, you sentuh panas. So you punya tangan dia tak rasa panas tau. Tetapi itu arus elektrik dalam badan kita, iaitu minerals akan merasai. Dia akan hantar itu SMS pergi otak kita. Otak kita cakap apa? Panas benda ini, cepat jarakkan tangan you daripada periuk panas ni. So dia akan hantar SMS pergi ke tangan kita. So tangan kita pun akan macam ini. Betul tak? Lepas tu sudah macam ini kan. So dia akan hantar balik SMS pergi otak cakap apa? Tangan saya sudah jarak daripada periuk, sudah selamat. Oh okey. Macam itu, nampak tak? So that's why kita punya badan segala-galanya dia memerlukan SMS. Dia memerlukan minerals untuk membantu kita punya badan hantar SMS. Termasuk kita kelip mata. Kelip mata, you ingat dia memang automatic kelip ke? Bukan. Sebenarnya minerals yang membantu kita kelip mata, kita punya arus elektrik tu. Nampak tak? Kita berfikir, kita ada ingatan, kita denyutan jantung, otot kita, segala-galanya dia melibatkan apa? Dia melibatkan ini arus elektrik ataupun kita panggil elektrolit. Okay, segala ini kita memerlukan minerals untuk buat kerja. So kalau hari ini you tak cukup minerals kan, apa berlaku? Banyak teruk. That's why you tengok kan, kalau hari ini kan kita muntah ataupun cirit-birit kan, kita jadi macam mana? Kita jadi lemau kan, nak jalan pun tak ada tenaga. Ada tak? Lepas tu kepala kita pusing, betul tak? Kita nak pengsan. Sebab apa? Sebab minerals tu tak cukup, kita dah muntah keluar tau. So biasanya kalau kita pergi klinik doktor akan bagi apa? Doktor akan bagi kita air garam. Ada tak? Air garam supaya dia ganti balik itu mineral dengan laju. Nampak tak? So air garam adalah minerals. Nampak? Tak paling laju kita boleh dapat punya. So that's why badan kita memerlukan minerals yang sangat banyak. Ini semua minerals yang kita perlu. Okay? So kuantiti yang banyak kita perlu adalah apa? Kalsium. Okay, so kita lihat kan kalsium sangat penting, okay? Sebab kan 99% punya kalsium yang kita makan akan simpan di mana? Akan simpan di gigi dan kita punya tulang, okay? Lepas tu ada 1% punya akan simpan di darah kita, 1% saja. So that's why bila kita punya darah ataupun tempat mana-mana, contohnya rambut kita perlukan kalsium. So itu kalsium akan keluar daripada tulang kita. Sebab ini adalah tempat storage. Okay, bila badan kita perlu, dia akan keluar dan hantar ke tempat itu untuk diguna. Apa tak? Okay, kuku, gigi, rambut kita semua memerlukan kalsium. Okay, apa berlaku jika kita tak cukup kalsium? Ini sangat serius tau. Biasa orang dengar adalah kejang. Betul tak? Otot kita akan kejang bila kita tak cukup kalsium. Biasa kan kita dengar. So that's why ini sangat senang. Orang ganti balik, tambah balik kalsium, then dia akan kurangkan masalah kejang. Okay. Tetapi kalau you punya kegejangan berlaku di jantung, sebab jantung kita pun
otot juga tahu. So bila you punya kekejangan berlaku di jantung, apa berlaku tahu? Dia akan berlaku arrhythmia. Arrhythmia adalah denyutan jantung yang tidak serentak. Okey? Ataupun dia akan berlaku sakit jantung. So ini memang sangat serius tahu. Okey? Keempat, okey, biasanya orang kalau dia memang tak cukup kalsium punya orang deficiency punya orang kan, dia biasanya akan senang gementah. Dia akan anxiety, dia akan gelisah, gementah. So nampak tak? So kalau you deficiency tak cukup kalsium, you ganti balik kalsium, you punya emosi dia akan jadi tenang. Macam itu. Okay? So kalau you punya kalsium tak cukup dan dia berlaku kegejangan di usus, otot usus. Usus kita pun otot tahu. So that's why peristalsis adalah bergerakan usus tu. Kalau usus kita biasanya dia akan bergerak dengan satu rentakan yang sangat ketara tahu. Sangat stable punya. Dia akan bergerak. That's why bila dia bergerak, dia akan push itu najis keluar. Okay? Tetapi kalau you punya badan tak cukup kalsium, you punya usus dia tak nak bergerak. Dia gerak tak serentak. So apa berlaku? You akan jadi sembelit. Nampak tak? Dia akan jadi sembelit tau. So that's why you jangan rasa tak cukup kalsium biasa orang dengan osteoporosis saja, betul tak? Tapi sebenarnya dia akan efek banyak benda tau. Lepas tu yang keenam, kalau you punya kekejangan berlaku di otot rahim, okay? Apa berlaku? You punya otot rahim kita pun otot tau. Dia akan bergerak juga tau. Dia ada denyutan dia. Tetapi kalau you kalsium tak cukup, dia tak gerak macam ini. So bila you period dia bergerak supaya itu darah boleh keluar, betul tak? Tetapi kalau kalsium you tak cukup, dia dia gerak tak sekata. So you punya masalah apa? Rahim kita akan jadi masalah sakit uzur. Okay? Kalau lama kelamaan kita tak jaga, kita kemungkinan besar akan jadi fibroid ataupun ketumbuhan. So that's why kena jaga ini benda. Sebab ramai orang tak tahu sebenarnya kalsium sangat-sangat penting. Okay? Kena jaga. Okay? Terutamanya wanita. So berapa banyak kita kena makan kalsium? Satu hari minimum untuk wanita 1,500 cc. 500 cc pula. 1,500 mg. Okay? Kalau lelaki 1,000 mg, okay, kena makan yang secukupnya. Okay, kalau you setiap hari ada makan daging ke telur ke susu ke, you ada makan setiap hari, you boleh kurangkan 500 mg. Nampak tak? Okay, so kalsium sebenarnya memang sangat susah kita nak dapat di kita punya pemakanan. Okay, ramai orang cakap, Bel, tak apa, saya ada minum susu. I tanya dia, berapa banyak susu you minum? Berapa banyak susu you minum? Kalau you perlu 1,000 mg, lelaki kan? You tahu tak berapa banyak susu you kena minum supaya you dapat 1,000 mg? You kena minum 1 liter susu setiap hari baru you boleh cukup 1,000 mg. Nampak tak? So that's why you boleh minum setiap hari 1 liter susu tak? You bagi tahu I. Sampai you muntah susu pun tak boleh. Betul tak? So memang susah. So that's why kita memerlukan suplemen tau. Itu sebab suplemen terutamanya kalsium memang wajib kena makan. Kalau mengandung lagi banyak you perlu. Okay? Okay. Bila kita memilih suplemen yang ada kalsium, paling penting adalah kita lihat ingredients dia. Okay, nisbah di belakang dia. So you boleh lihat kan, nisbah yang paling bagus adalah kena ada magnesium sekali dengan kalsium. Okay, kalsium 3 bahagian, magnesium 1 bahagian. Okay, ini adalah nisbah yang paling bagus supaya badan kita boleh serap dengan maksimum. Okay, so you tak perlu pergi lain tempat cari sebab kita dah di Forever kan. I dah tunjuk you depan mata, you boleh terus makan saja. So kita punya suplemen 4 biji sehari sama dengan 1,000 mg. Okay, so you boleh lihat kan, kalsium kita 1,000, magnesium ada 400. So nampak tak, nisbah itu adalah paling best tak? Dan dia ada sekali dengan vitamin D. So penyerapan sangat bagus. Okay, so terus amalkan ini saja. Okay, 4 biji sehari. Kalau perempuan 1,500 mg kan. So biasanya saya akan makan 4 biji kalsium ini dan 1 gelas susu setiap hari.
Sudah cukup 1500 mg, cc lagi ya. Okey, senang cerita. Okey, selain daripada kalsium kan, kita perlu apa lagi mineral? Okey, besi. Okey, besi merupakan mineral yang kita perlu dalam kuantiti yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia adalah bahan mentah untuk badan kita membina darah. Kan selalu dengar perempuan tak cukup darah, betul tak? So bila tak cukup besi, badan kita tak boleh nak bina darah. Bahan mentah, simen tak ada. Macam mana nak bina darah ni? Nampak tak? Oh, so bila tak boleh nak bina darah, you punya red blood cell, sel darah merah tak cukup. Okay, saiz pun jadi sikit kecil. So that's why bila kecil tak cukup kan, kita punya badan tak boleh angkut oksigen. Okay, so you akan ada simptom senang penat, selalu penat, muka pucat, selalu pening. Oh, tunduk sekejap pening, lepas tu rasa nak muntah-muntah, macam-macam lah ada kan. Okay, so kedua, kalau hari ini kita tak cukup asid folic acid dengan B12 tak cukup, sumber tak cukup, sama juga kita punya sel darah merah saiz akan jadi besar. Okey, bila saiz jadi besar kan, dia akan sumbat di saluran darah kita. So, darah tak boleh jalan dengan lancar kan, itu oksigen akan jadi tak cukup. So, apa berlaku? You akan jadi anemia yang sangat serius punya anemia. So, that's why mineral sangat penting, vitamin sangat penting. Okey, sama juga dengan zinc. Okey, kalau untuk lelaki lah, zinc merupakan satu mineral yang memang perlu dengan kuantiti yang tinggi. Sebab apa? Kalau zinc tak cukup, you punya sexual ability akan berkurang. You tak akan rasa nafsu you nak sangat jadi harimau. Lepas tu you punya hormon jadi kurang. You punya sperm akan jadi kurang sihat. Lepas tu lama-lama mungkin you akan ada masalah saraf juga. Okay, so that's why untuk geng-geng lelaki yang memang you nak you sudah kahwin, susah nak dapat anak kan. So apa doktor biasanya akan cadangkan? Biasanya doktor pun suruh makan zinc. Zinc biasanya kalau natural kita boleh dapat daripada seafood, betul tak? Okay, so selain daripada seafood kan, kita pun boleh dapat natural daripada suplemen tau. Okay, contohnya nanti akan share apa suplemen zinc dia sangat tinggi punya. Okay, kita lihat. Okay, so sampai sini okay tak? Kalau okay bagi saya 1. Okay, so nutrisi yang kelima adalah apa? Adalah vitamin. Okay, vitamin sangat penting lah untuk kekalkan fungsi fisiologi kita, peredaran darah kita, metabolisme kita, hormon kita. Okay, so you kena tahu di dunia ini hanya ada 2 jenis vitamin, yang larut air B dengan C saja, yang larut dalam lemak. Maknanya dia memerlukan lemak baru dia boleh serap dalam badan kita, iaitu adik ADEK. Hafal ini je. Okay, so kita boleh print screen yang ini, so nanti you boleh lihat kalau you ada simptom-simptom yang ini kan, maknanya badan you memang sudah deficiency vitamin itu. Okay, so that's why vitamin memang kita sangat perlulah, terutamanya apa tahu, vitamin C dan juga vitamin B. Okay, so vitamin B kan dia ada 8 jenis vitamin B. Okay, supaya dia boleh mengelakkan kita ada masalah rambut gugur, kulit kita ada sihat, okay, kurangkan keradangan, okay, kurangkan eczema, cirrhosis, anxiety, kemurungan, insomnia, susah nak tidur malam, anemia, tak cukup darah. Okay, so kita kena sangat alert kalau kita dah ada simptom-simptom macam ini, kita kena ganti vitamin dengan betul. Okay, so kalau lihat kan, kita ada banyak sangat suplemen dalam Forever. Okay, suplemen yang saya paling suka, Bel paling suka kan, adalah bee pollen. Yang Bel wajib makan setiap hari adalah bee pollen. So ini memang adalah satu suplemen yang saya tak akan tinggal everyday, bee pollen ini. Sebab apa tahu? You lihat kan, vitamin bee pollen, dia ada semua 8 jenis vitamin B, termasuk yang bina darah tadi saya cakap, folic acid dan juga B12. So kalau anda wanita, terutama sebab wanita kita setiap bulan kita derma darah, betul tak? So setiap bulan you derma darah, you tak ganti balik macam mana? Muka akan jadi pucat, betul tak? Tak comel jadi. So memang kita kena wajib makan bee pollen supaya kita ada bahan mentah bina darah. Dan yang lagi best sebab apa? Dia ada iron, besi.
Membina darah kita perlu besi. Dan dia ada zinc juga untuk lelaki. Macam royal jelly pun ada zinc. Nampak tak? Dalam Forever Light pun ada zinc. So that's why you boleh pilih mana satu you rasa. You suka makan. Macam Bel, semua saya makan. Tetapi yang saya tak akan tinggal setiap hari adalah pea pollen. Okay? Dan saya makan ini dalam kuantiti yang banyak. Satu hari 10 biji. Kalau untuk lelaki, you nak kakak berkasa, you punya itu tempat besar, nak besar, nak lama, nak keras, you makan pea pollen dengan banyak. Okay? Apa tak? Okay? Okay. So, kenapa beli pea pollen? Sebab sekarang buy one free one, you tahu tak? Sampai malam ini, pukul 11 sudah tak ada buy one free one. Saya sudah beli 50 botol, so 100 botol dalam I punya bilik supaya I boleh makan tau. So that's why jangan takut simpan pea pollen. Sebab 100 biji dalam sini. Best sangat ini. I punya suami satu hari makan 10 biji. Nampak? Gagah perkasa jadi. Energy. Okay, so that's why I kena laju supaya you boleh sempat beli pea pollen. Okay. Ini nak baru masuk nutrisi yang ke-6 adalah air. Air memang sangat penting lah. Okay. Sebab dalam badan kita 70% adalah air. Okay. Air kalau kita minum tak cukup, apa berlaku? Akan jadi gemuk air. Okay. Badan kita bila kita minum air tak cukup kan, badan kita akan jadi satu tangki tau. Tangki besar. So tangki ini dia akan simpan air. Sebab you air tak cukup so dia akan kurangkan kencing, dia akan kurangkan kencing, dia akan kurangkan peluh juga. So badan kita nak simpan air. So that's why badan kita akan jadi gemuk air. Ini adalah punca kedua gemuk air. Tadi pertama adalah tak cukup protein, ingat tak? Yang kedua adalah kalau kita tak cukup air. So nampak kalau you ada masalah gemuk air, so you kena ganti. Tengok air tak cukup ke? Protein tak cukup. Okay? So yang kedua, darah kita akan jadi pekat. So that's why common sense. Kita fikirkan kalau kita minum air tak cukup, badan kita punya darah kan mestilah jadi pekat kan. So bila kita darah pekat kan, kita pergi buat blood test blood test kan, ujian darah kan. You punya result akan jadi apa? Garam sangat tinggi. Uric acid sangat tinggi, kolesterol pun akan jadi sangat tinggi, nampak tak? Sebab darah sudah jadi pekat. So secara tidak langsung, kalau you punya badan selalu tak cukup air, darah you sangat pekat, badan kita, jantung kita, dia memerlukan tenaga yang lebih kuat untuk pump itu darah. Sebab darah you sudah berat, sangat pekat, dia jadi berat tau. Itu darah di kaki dia nak pump naik atas badan, nak pump balik kan, dia kena pump lagi kuat. So that's why lama kelamaan kan, you punya badan you check darah tinggi. Kencing manis datang. Sebab apa? Darah semakin pekat, metabolisme jadi rendah. So nampak tak? So you tengok air sangat penting tau, you kena jaga. Okay. Yang keempat, beban kepada buah pinggang. You imagine, air tak cukup. Okay. You punya air tak cukup. Macam itu filter water lah. Filter water kalau you punya air tak cukup, you nak dia filter kan, dia beban tak? You nak dia asyik nak filter itu darah yang pekat. You imagine darah pekat tu asyik kena filter kat buah pinggang you, dia akan jadi beban tau. Lama-lama kan, apa berlaku? You punya uric acid akan jadi crystallize. Patu buah pinggang keluar. Sebab apa? Air tak cukup. Darah jadi pekat. Garam semua jadi pekat. Dia akan jadi gout. Betul. Jadi uric acid crystallize dah. Nampak tak? So that's why air sangat penting Okay. Air penting. Tetapi kalau terlebih tak bagus juga. So kalau tak lebih kan, badan akan jadi toksik air. Okay. Akan bebankan buah pinggang kita. Sebab dia kena filter dengan banyak tau. Kena filter dengan sangat banyak. Okay. Yang kedua, darah kita jadi sangat cair. Bila sangat cair badan kita akan mati punya tau. Okay. Apa panggil toksik air? Contohnya kalau hari ini, you 1 jam you minum 1 liter air. Dan you buat benda ini 1 hari 3 hingga 5 kali you buat macam ini. So apa berlaku? You akan jadi toksik air. So ini memang akan maut punya, akan mati punya tau. Jangan main-main So that's why minum air kita kena minum slow-slow. Jangan 1 jam 1 liter. Rosak. Okay?
So berapa banyak air kita perlu? So senang saja. Berat badan you taraf dengan 33 gram. Contohnya saya 50 kg. Saya taraf 33, dia jadi 1650 ml. So saya boleh minum hampir 1008 ml, 800 ml dah cukup. Okay, so you kira. Kalau you minum kopi ataupun teh, sebab ini dia akan lawas air kencing, betul tak? So kalau you minum 1 gelas kopi, you kena ganti balik ekstra 1 gelas air kosong. Okay, pandai-pandai ya. Okay, lepas tu, next kita lihat. Apa ni? Okay, so nutrisi yang ketujuh, yang last kali adalah apa? Serat. Okay, serat boleh dapat di mana? Serat dia tak bagi kita tenaga tau. Ingat dia tak bagi kita tenaga. So serat kita boleh dapat di sayur dan juga buah-buahan. Okay, so bukan saja serat, kita akan dapat vitamin dan juga serat juga. So apa itu serat? Serat dia adalah satu benda yang tak boleh dihadam oleh enzim. Struktur dia sangat rumit punya. Dia tak boleh hadam, tak boleh pecah. That's why bila you makan banyak sayur, dia akan keluar ikut najis. So kita punya najis adalah apa tau? Adalah serat kita. So kalau you makan sayur tak cukup, you punya badan tak boleh ada najis, tak boleh nak bentuk najis. Nampak tak? Okay. So dia membantu bentuk najis. Okay. So kalau kita tak cukup serat, first sembelit. Okay. Yang kedua, itu bakteria yang bagus dalam usus besar kita, iaitu probiotik. Dia tak ada tempat untuk duduk, untuk stay. So bila you punya badan tak cukup probiotik, imunisasi kita akan jadi rendah. You jadi senang demam. Nampak tak? Okay. So that's why serat sangat penting tau. Dia adalah tempat duduk kita. Okay. Bila kita makan sayur, you tengok ini adalah usus besar kita. So bila kita makan sayur kan, itu serat dia akan melekat di kita punya dinding usus besar. Ini adalah satu lapisan perlindungan. Melindungi kita daripada apa tau? Racun perosak. Dia akan mengurangkan penyerapan racun perosak. Minyak yang tak baik, yang goreng-goreng. Chemicals daripada itu sayur-sayuran. Logam berat daripada pemakanan kita. Nampak tak? So that's why kalau you banyak badan tak cukup fiber, semua benda ini akan diserap oleh badan you. Nampak? So berapa banyak kita kena makan? Ini sangat penting, kuantiti sangat penting kan. So 3 bahagian sayur, nampak? 1 mangkuk adalah 1 bahagian. So setiap hari kena ada 3 mangkuk. Pagi, tengah hari, malam. Buah-buahan pula 2 mangkuk. Okay? Apple siang hari, malam makan orange. Contoh. Okay. I nak tanya sini kan, siapa memang ada makan 3 sayur, 2 buah punya. Bagi saya 1. I nak bagi hadiah. Setiap hari siapa ada? I nak bagi 1. Yang tak ada bagi saya 2. Pandai Kok Sun dia terus bagi I 2. Oi, betul ke Cik Ayu? Setiap hari you ada makan 3 bahagian sayur, 2 bahagian buah. Betul ke? Setiap hari satu bahagian tu macam ini tau. Bukan sekeping itu apa? Timun, bukan. Bukan tau. Kena tak cukup, betul tak? Tak mungkin cukup. Kadang-kadang kita memang tak sempat makan semua ini. Nampak tak? So itu sebabnya kenapa kita perlukan suplemen. Okay, untuk ganti balik itu gap nutrition. Gap nutrition adalah benda yang kita makan tak cukup. Okay, so bonus untuk anda kalau anda ada sembelit punya. Okay, you boleh sendiri check sama ada you tak cukup air, tak cukup serat ataupun usus you sudah malas nak gerak. Sama ada tak cukup kalsium ke, dia sudah tak nak bergerak. You check sendiri. Okay, so memang kita perlukan makan banyak supaya kita punya diet memang balance. Suku-suku separuh. Karbohidrat suku saja. Protein 1 tapak tangan. Lepas tu kita ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang banyak. Kadang-kadang masak pun tak ada khasiat dah sayur tu kan. Ada serat je sebenarnya. Kita masak punya sayur kan. Kita jangan fikir kan. Kita makan sayur yang kita masak tu dapat mineral, vitamin yang banyak. Sebenarnya tak. Kita makan tu untuk dapat serat yang cukup. Okay. So that's why kenapa kita perlukan suplemen untuk support kita punya nutrition gap. So hari ini kan you dengar 7 nutrisi ni, you rasa tak wah macam ada belajar something, ada tak? Kalau ada you rasa excited, you bagi saya 3, ada tak?
So next time you boleh share kepada kawan. Sekarang you sudah jadi macam expert tau. Lain kali orang tanya you, protein kena makan berapa banyak? Oh, paling sikit 1 portion, paling best 3 portion, maksimum 5 portion. Wah, you orang akan tengok, wow, hebatnya you. Macam gitu. Okay? So that's why cara untuk kita nak isi nutrition cap tu, kita ada satu segitiga kesihatan supaya kita boleh guidekan apa yang kita perlu, suplemen yang kita perlu. So kalau anda tak pernah dengar segitiga kesihatan, okay, you kena masuk balik YouTube, cari balik ini tajuk segitiga kesihatan daripada Olive. So you dengar, okay. So ada 3 kaki, detox, nutrisi dan juga imunisasi. Okay, kita kena makan 3 kaki pun balance kan, then baru kita punya badan akan kekal sihat. Okay, so hari ini kan Bel akan share dengan anda apa yang Bel makan setiap hari. Nak tahu tak? Macam mana nak jaga kita punya nutrition yang balance. Sebab Bel pun sebenarnya bukan nutritionist, bukan doktor, tetapi saya sebenarnya adalah pesakit. Bila kita sakit, kita kena jadi pandai, terpaksa jadi pandai sebab kita tak nak ditipu orang dan kita nak jimat duit. Supaya apa yang kita makan tu betul. Supaya kita boleh jadi sihat balik. Nampak tak? So you boleh nampak muka saya memang dari kecil memang jerawat yang bernanah. Lepas tu badan pun naik badan berisi, okay? Itu sebab saya kena jaga saya punya badan dan kulit saya. So you tengok saya memang ada keturunan eczema tau. Itu sebab saya kena anti radang setiap hari. Saya kena anti eczema setiap hari. So I kena make sure setiap hari saya dapat nutrition yang cukup supaya saya boleh kekalkan kulit yang cantik. Okay, bila kulit tak cantik kita stres, betul tak? So apa saya makan? Apa yang Bel makan setiap hari? So ini merupakan saya punya kewajipan setiap malam, setiap siang pagi saya mesti makan aloe vera gel, nektar, bee pollen, bee propolis, kalsium, omega 3. Ini memang absorbensi pun sama. Nampak? So inilah sampai sekarang kita stablekan kita punya sistem badan kita. Okay? Bukanlah saya cantik sangat tetapi at least lah I punya eczema tak datang balik kan. So kita lihat kan kenapa kita mesti makan aloe vera gel. Sebab kan dalam aloe vera dia ada banyak khasiat, 200 jenis khasiat. Tetapi ini 200 jenis khasiat kan kita bahagi kepada 8 bahagian. Okay, dan you lihat yang bahagian yang merah saya tunjuk ni. Dalam aloe vera sendiri sudah ada protein, sudah ada mineral yang banyak jenis, vitamin yang banyak jenis dan juga karbohidrat dan juga serat. Nampak tak? 7 nutrisi tu dia sudah ada 5 jenis. Itu sebab kenapa saya amalkan lebih 15 tahun. Ini aloe vera gel. Okay, so I nak bagi you tengok kan. Pernah tak tengok ini? Ini apa ni? Nampak tak ini apa? Aloe vera, daun sabil, betul tak? Rumah saya memang banyak sangat daun sabil ini. Tetapi ini daun sabil semula jadi Tuhan cipta, dia ada satu perlindungan. Okay? Ini perlindungan, siapa rumah ada ini daun. You boleh potong macam ini kan. Bila you potong ini daun sabil, you akan nampak ini bendaliu. Nampak tak? Ini bendaliu. So ini bendaliu kalau you potong saja dia akan keluar itu lendir yang warna apa? Untuk yang pernah potong, you akan nampak itu bendaliu dia warna kuning. Kalau you terus potong daripada itu pokok ini pagi tadi saya potong, you nampak tak? Itu bendaliu kuning dia sudah oksidas, dia jadi warna hitam. Ini adalah racun. Okay. Kalau you sangat benci you punya suami, benci dia, gaduh dengan suami kan, apa you buat? You boleh guna daun sabil ni ketuk kepala dia. Sebab dia sangat berat juga tau. Lepas tu kalau you benci dia, you potong ini daun sabil you gosok dia punya muka. Sebab apa? Sebab ini bendaliu kuning ni dia akan buat kulit kita jadi katau. Jadi miang. Sebab dia miang sangat kan, kita gosok dia. Okay, so that's why ini kuning-kuning ni kita panggil imodin. So ini sebenarnya kalau kita sapu kulit
Kulit okey lah. Kalau kulit yang allergic sensitif dia jadi cut out. Okey. Kalau kita mengandung kita makan ini baby akan hilang tau. Serius saya cakap. So jangan main-main So Forever punya ini aloe vera kan, tak payah susah-susah pergi tanam sendiri, potong, tak payah, susah sangat. So you terus buka saja aloe vera gel. Sebelum buka, you koncang dulu. Okay, bila you koncang you tuang keluar, you nampak tak dia ada banyak itu saponis, buih-buih semula jadi. So ini adalah buih sabun yang semula jadi untuk bersihkan usus kita. Okay, so kita lihat kat sini aloe vera kenapa sangat-sangat bagus you lihat. So ini adalah lampu. Okay. Positif dengan negatif bila dia bersambung, dia menyala, betul tak? Ini live nampak lampu kan? Okay. Kalau kita air kosong okay, air kosong dia ada tak arus elektrik? Biasanya air ada kan? Kalau you letak you punya tangan sini shock tau. Macam itu punya arus elektrik punya. Betul tak? Okey, kita lihat aloe vera daun sabil ini kan, ada tak? Wah, nampak tak? Dia ada tak tenaga? Ada, nampak tak? Kan? Ada tenaga. So semula jadi punya daun sabil aloe vera memang dia bekalkan. Dia ada vitamin, mineral yang aktif tau. Yang boleh bekalkan khasiat untuk kita. Okey, jangan susah hati susah-susah tak payah kita minum aloe vera gel. Sama tak? Dia punya itu arus elektrik, terang tak? Sama tak dengan ni? I rasa aloe vera gel lagi terang. Betul tak? So that's why hari ini jangan susah hati sekarang Pergi ada orang lepas tengok ini dia kata apa? Oh, I nak tanam aloe vera lah. Sendiri potong, sendiri masak. I bagi tahu you, kalau aloe vera gel ni, you makan mentah, you akan muntah sebab tak sedap langsung. Memang muntah. Ada orang cakap tak apa, saya pergi masak. Tambah gula sikit, tambah madu sikit, masak-masak kita minum. I bagi tahu you, ini dalam ada protein, ada amino acid. Bila you sudah masak, protein itu sudah tak ada. Khasiat sudah tak ada. So you makan sama macam minum air manis saja tau. So jangan susah hati Sekarang kita ada aloe vera gel yang fresh terus daripada ladang aloe vera Forever kan. Hantar terus ke tangan you. You buka saja, koncang-koncang buka saja, tuang saja, terus minum. Soleh tak macam tu? Aduh soleh, nampak tak? Tak payah susah-susah pergi potong, nak letak baja, susah tak ya? Okay, kita minum aloe vera gel saja, nampak tak? Okay, so memang best sangat tau, aloe vera you wajib memang minum. Okay, so next kita lihat. Nampak tak slide saya? Kalau nampak type 2. Okay, last kali kan? Nampak tak slide saya? Okay, thank you semua. Okay, senang saja apa yang Bel amalkan kan? Saya hanya amalkan ini. Detox segitiga ni saya makan ini daily nutrition pack. Sebab apa? Satu, murah. Sebab saya memang sangat ketekut punya orang tahu. Jangan bagi tahu orang saya memang ketekut punya. Saya mau benda yang best, yang ada kualiti tetapi mau murah. Siapa sama macam I? Saya mau murah, yang penting murah. Yang penting kualiti, yang kedua murah. Itu saya lah. Okay. So saya makan apa? Daily nutrition pack. First, dia harga murah. Okay, daripada you beli satu-satu tahu. Okay, yang kedua, dia sudah cukup untuk 3 kaki ini. Macam dalam ni ada 3 potong aloe vera tahu. Lepas tu dia ada omega 3 untuk peredaran darah kita. Lepas tu dia sudah ada absorbensi. So vitamin C sudah ada. So nampak tak? Kan? So apa saya buat tahu? Saya tambah 1 bee pollen. Buy one free one sayangku. So bee pollen you tambah kat kaki nutrisi supaya you boleh dapat semua vitamin B yang tadi saya sebut. Minerals yang saya sebut tadi kan semua dah ada dalam sini. So lepas tu kan kalau anda masih lagi ahli biasa. Ahli biasa maknanya you dapat 5% saja 5% diskaun tu kan. Tak jimat tau, tak bijak langsung bagi tahu you. So kalau you masih lagi 5% diskaun punya member kan. Saya cadangkan you ambil ini 4 set. 1 set guna sendiri, 1 set bagi suami, 1 set bagi mak, 1 bagi mak mertua. Macam tu. Okey. Bila you beli 4 set, you akan dapat 1 free bee propolis. Ini memang sangat bagus untuk tingkatkan imunisasi kita. Okay, tingkatkan antibody kita. Okay, so that's why ini set memang baloi lah. Bila you beli set ini, kemudian you akan dapat 30%.
Bijak tak I? Tu sebab I sangat ketekuk, I memang pilih untuk dapat 30%. Okay. Ataupun kalau you nak lagi jimat, I boleh cadangkan you ambil set ini. Okay. Sebab ini set murah lagi daripada tadi 4 set tu. Okay. Ini sangat murah tak? Dan ini 3 kaki sudah kau tim untuk you tahu. Aloe vera ada 3 perisa. Omega 3 pun ada 2 botol. Madu ada 2 botol untuk nutrisi. Lepas tu vitamin C pun ada 2 botol. Lepas tu you akan dapat shampoo, ubat gigi, aloe jelly untuk sapu muka. Tak payahlah guna yang ini kata-kata ni kan. Ini untuk suami je. Untuk kita sendiri jangan pakai hot ni. Kita pakai aloe vera jelly hot ni. Baru comel kita kan. So lepas tu yang set ni kan. Best sebab apa? Sebab kemudian you akan dapat 30% diskaun. Beli dengan jimat. Okay, so you ada 2 pilihan lah. Sama ada you bayar 1,800 ataupun you lagi pijak macam saya, you bayar 1,400 saja. You mana satu? So you jimat 400 lebih tau. Kalau you beli yang 1,800 memang I untung lebih tau. Tetapi kan demi I punya hati dan malam ni saya boleh tidur dengan lebih nyenyak. Tuhan pun lebih sayang kepada I kena terpaksa bagi tahu you ada promotion punya pack, you tak payah bayar 1,800, you bayar 1,400 saja, you sudah boleh enjoy 30% diskaun. Okay, lain kali you beli ini daily nutrition pack macam saya makan kan, you hanya bayar 343. Satu family dah boleh makan. You sudah jimat dan untung 100 lebih. Nampak tak? Bila you untung, maknanya saya tak untung lebih lah. Saya untung kurang. Tapi demi kebaikan you. Okay, sebab hari ni wah, you dengar sampai sekarang kan, sudah pukul 10 kan. 1 jam setengah saya bercakap. Okay, so I rasa sampai sini saja Bel punya sharing. Okay, so memang thank you lah banyak-banyak sangat untuk geng-geng yang sudi dengar Bel berkongsi pasal 7 nutrisi. So, I pun harapkan semua kat sini kan boleh berniaga dengan ilmu yang lebih mantap. Supaya bila orang dengar saja kan, forever punya agent ataupun forever punya business owner kan, bukan jual demi jual, tetapi jual dengan ilmu yang lebih bagus. Okay, so itu saja Bel punya sharing. So, semoga semua boleh sihat, cantik, okay, dan kaya-kaya. Okay, poket pun tebal-tebal. Okay. So sampai sini saja Bel serahkan I punya pentas kembali kepada MC saya, Cik Su. Wah, thank you Coach Bel. Sangat terbaik perkongsian daripada Coach Bel. Bagi api. Kita nak bagi terima kasih kepada Coach Bel atas ilmu yang sangat bermanfaat. Siapa cakap yang malam ini ilmu yang sangat banyak, beri lagi api kepada Coach Bel kita. Terima kasih semua. So dekat sini kita boleh tahu kat mana kekurangan kita daripada 7 perkara nutrisi yang perlu kita lengkapkan dalam kehidupan kita. Pertama, kita perlukan karbohidrat. Yang kedua, kita perlukan lemak kat badan kita. Yang ketiga, kita perlukan protein dekat badan kita. Yang keempat, kita perlukan mineral dekat badan kita. Yang kelima, kita perlukan vitamin dekat badan kita. Keenam dan ketujuh, keenam kita perlukan air yang cukup dekat badan kita. Baru kita tahu kalau air lebih pun bahaya tau. Nanti sempuk air tau. Nanti gemuk air dan sebagainya. So yang ketujuh adalah serat. So hari ini pun Cik Su banyak sangat ilmu berkaitan dengan serat. Biasanya kita blend buah kan, kita buang dia punya balance tu kan. So hari ini kita kena ambil ilmu ni, serat yang kita blend tu kita kena ambilkan sekali dengan bahan serat tu supaya kita lengkapkan kita punya nutrition untuk kesihatan kita. So sangat terbaik perkongsian daripada Coach Bel. Terima kasih sangat-sangat atas ilmu yang bermanfaat hari ini. Jangan lupa anda kena subscribe video daripada Coach Bel untuk mendapat info yang lagi bermanfaat. So sangat-sangat terbaik. So siapkan sedia untuk bergambar semua ya. Untuk hari ini saya adalah Cik Su. Segala kesilapan saya harap maaf untuk malam ini. Saya harap ilmu yang bermanfaat ini kita banyak-banyak berkongsi untuk dengan orang. Dan saya sudahkan dengan satu doa ya. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang bermanfaat ini kita berkongsi dengan ramai orang dan membantu ramai lagi orang yang lain kat luar sana untuk terus sihat dan banyak memberi manfaat. Sesungguhnya ilmu yang sikit tu kalau kita kongsi-kongsi insya-Allah akan lebih berganda-ganda. So open kamera untuk kita sama-sama bergambar bersama dengan coach kesayang kita iaitu Coach Bell. Okey, apa kamera semua nak ambil gambar? Okey. Kita bergambar ramai-ramai hari ini. Okey. Okey, terima kasih semua. Salam saya dari Cik Su dan Coach Bell. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye semua.